Bertemu kembali untuk fokus minggu depan dan kali ini kita berikan tumpuan kepada pengumuman berkenaan dengan pengguna jalan raya yang boleh menggunakan kad debit dan kredit untuk pembayaran tol di beberapa lebuh raya utama negara selewat-lewatnya September 2023. Ini pengumuman pada 21 Mac yang lalu apabila Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Talinggi berkata pelaksanaan sistem pembayaran terbuka itu adalah inisiatif awal sebagai peralihan ke arah sistem Multi-Lane Fast Flow MLFF yang giat diusahakan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata langkah itu hasil perbincangan dan perancangan bersama pihak terlibat serta syarikat konsesi lebuh raya yang diadakan awal tahun ini. Antara lebuh raya terbabit adalah lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya Baru Pantai, lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Gatri serta Jabatan Pulau Pinang. Katanya melalui sistem pembayaran terbuka itu pengguna boleh mula menggunakan kad debit dan kredit untuk pembayaran tol di lebuh raya terbabit. Tambah beliau, bukti konsep atau POC sistem MLFF akan dijalankan sebelum penghujung Oktober 2023 bagi menilai sistem berkenaan sebelum dilaksanakan di kesemua lebuh raya di Malaysia. Beliau menjagakan pelaksanaan sepenuhnya sistem MLFF akan dilaksanakan secara berfasa selewat-lewatnya pada suku ketiga 2024. Katanya melalui MLFF, sistem pembayaran terbuka yang akan dilaksanakan di lebuh raya seluruh negara dijangka membuka peluang kepada lebih ramai pihak pemberi kemudahan e-wallet untuk turut serta dan tiada lagi monopoli oleh pihak touch and go. Dan untuk menyentuh lanjut berkenaan dengan sistem MLFF ini, kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua, Pakar Keselamatan Jalan Raya dan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia UPM. Dan Dr. kita nak mulakan dahulu dengan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan Multi-Lane Free Flow MLFF itu. Adakah maknanya kita akan menghapuskan semua infrastruktur tol yang kita nampak ketika ini ataupun akan mengekalkannya dengan model tertentu, Doktor? Okey, memang betul lah. Okay, jika kita implement, melaksanakan MLFF tu, kita tak akan nampak tol plaza yang kita nampak selama ini. So mereka akan hapuskan semua tol tu, lepas tu dia akan nampak macam jalan raya biasa. Dia diganti dengan satu gantry, yang gantry tu memang ada detector untuk communicate dengan kita punya kereta. Dan untuk ke arah pelaksanaan itu, bagaimanakah jangkaan doktor proses yang akan dilalui? Kalau kita boleh letakkan peringkat-peringkat yang harus dilalui untuk pastikan bahawa peralihan ini lancar, doktor, supaya tidak terlalu tergesa-gesa sehingga menyebabkan kerana ketika ini kita faham kalaupun teknologi RFID yang kita ada pun itu masih perlu ke depan, ghostan, depan, bawah jalan boleh lepas. Jadi itu antara isu-isu yang dibangkitkan. Jelasan daripada pihak doktor. Saya rasa itu satu langkah yang bijak. Kita tak akan implement secara serta-merta sebagai apa yang kita nampak bila kita implement RFID. RFID itu memang satu teknologi yang stable. Diguna pakai oleh luar negara, bukan dalam bidang pengangkutan, tapi dia juga digunakan dalam bidang medik, perniagaan dan sebagainya. Tapi bila kita tengok masa kita apply implement RFID di Malaysia tu, kita memang menghadapi banyak masalah. Sampai hari ini kita akan nampak banyak kereta, termasuk kereta saya, selalu sangkut. So itu satu pengalaman yang kita mesti belajar. Bila kita nak implement MLFF tu, dia punya impact lagi besar. Lagi besar berbanding dengan RFID. So kita mesti berlaku secara berperingkat untuk mengenal pasti apa masalah yang kita akan menghadapi. Dan dengan pelaksanaan itu, apakah kesannya, Doktor? Adakah semata-mata kesan baiknya dari sudut trafik yang lebih lancar ataupun ada beberapa impak lain yang mungkin kita terlepas pandang yang perlukan penjelasan lanjut, Doktor? Dia ada impak positif dan ada impak negatif. Tapi saya nampak impak positif tu lebih banyak. Dia dapat mengurangkan congestion, meningkatkan keselamatan jalan raya, jimat kos. Lepas tu dia akan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tapi dia punya impact negatif so far satu saja. Mungkin ada orang yang degil, dia tak nak bayar. Tapi itu bukan satu masalah yang susah lah. So bila kita dapat detect siapa mereka tu, kita dapat hantar saman ke ataupun kita beritahu cari mereka siapa yang tak membayar. Yang itu kita panggil satu term, kita panggil leakage. Itulah satu masalah kita akan hadapi. Tapi masalah yang impact positif itu memang banyak.
Kalau boleh Dr. kongsikan impak leakage itu dari sudut secara sejarah ataupun secara statistik di luar negara yang mengamalkan sistem MLFF ini, bagaimana mereka berdepan dengan situasi tersebut dan adakah ia ada kadar peningkatan dari sudut kedegilan seperti mana yang doktor nyatakan tadi? Ya, memang kita tak dapat elak ada masalah leakage tu, walaupun macam dekat Japan, dekat Singapura tu, masa mereka implement MLFF tu memang ada, bukan sahaja yang pengguna tu dia degil, tapi mungkin ada masalah salah faham ke ataupun tak tahu macam nak guna. So bila bermula sistem MLFF tu memang ada peratus yang tinggi sikit. Tapi peratus tu akan berkurang sebab bila kita dah lebih tahu, lebih faham tentang MLFF tu, peratus tu akan kurang yang sampai satu tahap yang boleh diterima, tapi memang kita punya expectation yang kita nak capai kosong. So the enforcement tu mesti dijalankan dengan lebih segeranya tu. Dan kaedah pembayarannya itu, bagaimana ya Prof? Kerana ketika ini kita faham bahawa setiap tol menggunakan satu sistem yang standard, iaitu menggunakan sistem perkenalkan oleh Touch 'n Go. Tapi ketika ini manakah Menteri Pengangkutan menyatakan bahawa perlu dibuat satu kaedah pembayaran yang lebih terbuka untuk pelbagai lagi kaedah pembayaran termasuklah credit card ataupun debit card. Bagaimana ia akan beri kesan kepada sistem MLFF dalam negara kita, Doktor? Okey. Saya rasa kita mesti tidak boleh menggantung kepada satu cara pembayaran. Seperti apa yang berlaku sekarang ni, bila kita sampai ke tol, kita ada banyak cara. Okay, yang cara tu memang akan mengurangkan dia punya effective levels of toll plaza. Tapi bila kita implement MLFF, walaupun kita boleh guna RFID, boleh kita guna kad kredit dan sebagainya, tapi itu tak akan mengganggu operasi toll plaza tu. So saya Ya, sila Doktor. So saya nampak, walaupun kita ada banyak cara untuk membayar tu, bayaran tu, saya rasa nampak itu satu flexibility untuk pengguna. Yang nak guna credit card boleh guna credit card, yang tak nak guna credit card dia boleh guna cara lain. Lagi satu berkenaan dengan soal pembayaran, Doktor. Pengalaman saya ke Turki, antara yang dijelaskan oleh warga Turki ialah kaedah mereka mengutip tol itu bukan mengikut pembayaran setiap kali mengguna ataupun melalui sesebuah laluan bertol. Sebaliknya mereka akan di-charge mengikut bulanan, jadi pada hujung bulan mereka akan dapat bil yang mereka harus selesaikan mengikut bulanan. Boleh jelaskan kita adakah sejauh mana ia benar dan adakah itu yang wajar kita laksanakan dalam negara kita untuk pastikan bahawa untuk mengelakkan kadar kedegilan yang tinggi dalam kalangan pengguna jalan raya kita, Doktor? Saya rasa itu tak betul. Okay, MLFF tu akan charge kita ikut berapa kali kita guna. Bukan ikut bulan, kita bukan sewa. Kita bayar berapa kali. Saya rasa ini lebih adil lah. Okay, mungkin ada orang yang guna satu hari sekali saja, tapi ada orang guna sampai 10 kali sehari. So, kita tak boleh ikut bulan, tapi kita mesti ikut bilangan kali dia guna highway. Dan ketika ini kerana proses peralihan itu masih lagi berlangsung, sekurang-kurangnya bermula September akan bermulanya pembayaran dengan kaedah yang pelbagai untuk tujuan pembayaran tol sebelum beralih perlahan-lahan ke arah teknologi ataupun sistem tol MLFF ini. Kadar peralihan itu, Doktor, adakah Doktor menjangkakan penerimaan yang baik di kalangan rakyat Malaysia ataupun perlu jangka masa yang lebih panjang untuk membiasakan seluruh warga yang menggunakan jalan raya dengan sistem tol baharu ini? Saya rasa kita mesti guna cara yang lebih fleksibel. Kita mesti mula di kawasan yang tidak banyak kenderaan, aliran trafik tak berapa banyak. Jika kita buat di tempat yang aliran trafik banyak tapi sistem tu masih tak stable lagi tu, memang dia akan bagi impact yang tinggi. So jika ada kegagalan tu, mungkin public akan lost their confidence. Tidak akan yakin. So kita akan mula secara beransur di tempat yang lebih kurang aliran trafik. Bila dah stable, then we move forward ke tempat lain tu dan sebagainya sebelum kita buat secara big scale the whole country. Oleh itu jangkaan Doktor untuk peralihan 100% akan masa 5-10 tahun? Tak, saya rasa 10 tahun terlalu lama. 10 tahun tu kita akan dapat teknologi yang baru lagi tu. So saya rasa dalam masa 1 tahun tu saya rasa maksimum lah 1 tahun. Dan pelaksanaan yang terbaik bagaimana ya Doktor? Adakah dengan terus membuka kaedah-kaedah baru ataupun terus pembinaan itu ataupun harus melalui beberapa proses rundingan, kajian dengan pihak pakar sebelum kerajaan melaksanakan sistem MLFF ini? Okay.
kita boleh tengok dalam masa 3 bulan yang akan datang ni, mereka mesti tahu dari aspek teknologi. Jika mereka ada hadapi apa-apa teknologi punya isu tu, it's always a good idea nak bincang dengan pakar dari berbagai bidang, terutama daripada pakar pengangkutan. Dan lepas tu, mereka tak boleh kata dah stable terus implement. Dia mesti ada satu program nak bincang, nak educate, nak mendidik pengguna apa sistem bayaran tol terbuka. Saya percaya memang ada ramai pengguna jalan raya itu mereka tak faham apa maksudnya. So mereka mesti dididik, diberitahu dan bagi tahu dengan jelasnya macam mana mereka boleh implement benar. Saya katakan sebagai contohnya, kita boleh guna kad kredit. Macam mana saya nak linkkan saya punya kad kredit dengan MLFF detector. So itu mesti dibuatkan dengan telitinya. Oleh itu, ketika ini kalau Dr. boleh cadangkan, adakah ada satu teknologi khusus yang terkehadapan bila sebut tentang sistem tol ini yang kurang kadar masalahnya yang ketika ini digunakan di negara-negara lain yang cemerlang perkhidmatannya untuk pastikan bahawa sistem tersebut boleh berjalan dengan lancar, Doktor? Okey, yang sistem konsep MLFF tu memang satu konsep yang sangat efisien. Mana masih digunakan pakai di banyak negara termasuk Singapura dengan Japan. Tapi yang perubahan yang dia akan berlaku dari masa satu ke semasa tu adalah dia punya design of the detector tu. Itulah kita mesti tahu apa yang detector yang paling advance kan untuk kita guna. Saya suspect lah mengapa kita ada banyak technical issue dengan RFID ialah sebab kita punya detector tu dia tak cukup canggih. Itulah satu aspek yang kita mesti teliti supaya bila kita implement MLFF tu, kita akan tahu detektor yang mana satu kita mesti pakai. Saya rasa detektor yang kita akan pakai bagi MLFF yang akan dilaksanakan di tahun ini, dia mesti lebih canggih berbanding dengan detektor yang kita guna dekat lorong RFID. Baik, terima kasih Prof. Madya Dr. Loh Teck Hua, pakar Keselamatan Jalan Raya dan juga Ketua Pusat Kajian dan Keselamatan Jalan Raya UPM berkongsi berkenaan dengan sistem tol yang akan dilaksanakan dalam negara. Bila pelaksanaan sepenuhnya itu belum kita dapat pastikan, tetapi sekurang-kurangnya ini persediaan dan juga pengetahuan umum awal untuk memahami sistem pelaksanaan tol yang baru untuk kita biasakan diri dengan sistem MLFF ini. Sekian saja untuk Fokus minggu depan bersama saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.